Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berpeluang sekali lagi untuk sama-sama berbincang, ya, sama-sama kita mengulang kaji dalam topik yang seterusnya sebagai persiapan kita dalam menduduki peperiksaan yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ya, diharapkan apa sahaja perkongsian yang kita buat pada malam ini dapat memberi tambah nilai, ya, dalam pengetahuan kamu dalam menduduki peperiksaan nanti, ya, sebagai persiapanlah. Jadi harapnya apa yang kamu korbankan, masa yang kamu luangkan berbaloi. Ya, jadi jangan biarkan sesuatu itu berlalu begitu saja tanpa usaha yang berterusan daripada pelajar-pelajar sekalian. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Pada malam ini kita akan membincangkan topik bahagian B, Geografi Alam Sekitar Manusia. Pada hari ini cikgu akan bincangkan, ya, topik berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ya, topik yang agak besar, ya. Kalau kita tengok pada sukatan adalah merupakan salah satu komponen yang agak besar untuk kita bincangkan, tapi kita akan cuba buat rumusan secara keseluruhan agar kita dapat meliputi, ya, topik dalam sukatan ini. Dan ada beberapa tajuk yang telah kita bincangkan sebelum ni yang hampir sama dari segi kaedah menjawab. Ya, macam soalan sejauh manakah soalan kesan. Mungkin soalan itu tidak kita angkat perbincangannya pada malam ini. Ya, jadi dalam topik kegiatan ekonomi ini, apa yang kita nak bincangkan? Ya, apa yang perlu kita ketahui dalam sukatan pelajaran dalam sektor-sektor ekonomi ni? Pada permulaan sukatan kita, pelajar perlu mengenal pasti sektor ekonomi. Perlu kenal pasti sektor ekonomi yang terbahagi kepada 3: primer, sekunder dan tertier. Bila kita sebut saja tentang sektor ekonomi, bila sebut saja primer sudah terbayang, ya, apakah jenis kegiatan ekonomi yang ada dalam sektor primer. Begitu juga dalam sektor sekunder. Sebut saja sekunder, sudah terbayang apakah aktiviti ekonomi yang termasuk dalam sektor ekonomi sekunder. Manakala dalam sektor tertier, sebut aja tertier, kamu telah mengetahui apakah itu sektor ekonomi tertier. Jadi di sini kita imbas kembali. Apakah jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada bagi setiap pecahan tersebut. Ya, primer pertanian, ya, dalam pertanian ada lagi pecahan. Bila kita sebut sektor pertanian, dalam pertanian ada lagi pecahan. Ya, pertanian pindah, pertanian sara diri, pertanian kebun kecil, pertanian ladang. Dan setiap jenis pertanian itu kamu mesti kenal. Kalau tak kenal, kamu tak boleh nak jawab sebab setiap jenis pertanian itu ada ciri-ciri dia yang tersendiri. Baik, begitu juga dalam sektor perikanan. Ya, sektor perikanan kita boleh bahagikan kepada 3 jenis yang utama: perikanan pinggir pantai, laut dalam, pedalaman ataupun aquakultur. Dan seterusnya dalam sektor primer adanya perlombongan dan juga pembalakan ataupun kadang-kadang soalan ditanya berkaitan dengan perhutanan. Pembalakan dan perhutanan ni dua perkara yang berlawanan lah. Ya, berlawanan. Satu ditebang, satu ditanam. Ya. Baik, manakala dalam sektor ekonomi sekunder, yang utama ialah pembuatan, pemprosesan, pembinaan. Dan kadang-kadang ada juga istilah lain yang digunakan, iaitu IKS ataupun PKS, perusahaan kecil dan sederhana, yang termasuk dalam kategori pemprosesan. Dan sektor ekonomi tertier yang paling besar dalam komponen ini ialah pelancongan, pengangkutan. Tapi ada juga soalan berkaitan dengan perniagaan ditanya. Utiliti tak pernah lagi lah, keuangan, ICT dan juga R&D. Yang paling besar pelancongan dan juga pengangkutan. Jadi kenapa kamu perlu kenal jenis sektor ekonomi ni? Baik, kalau kamu tak kenal jenis sektor ekonomi ini, dia akan memberi implikasi yang sangat besar, ya, dalam jawapan yang kamu berikan, yang mana kalau kamu tak kenal, automatik keseluruhan markah dalam jawapan kamu langsung tak ada.
Kalau kita tengok dekat sini dalam tahun STPM 2020, nyatakan 3 aktiviti ekonomi dalam sektor ekonomi tertiar. Kalau pelajar tak boleh kenal yang mana satu primer, yang mana satu sekunder, yang mana satu tertiar, pelajar boleh terlepas peluang. 3 markah macam tu saja. Ya, ramai yang kita dapati bahawa pelajar tak boleh nak menyatakan dengan tepat sektor ekonomi tertiar. Ada yang jawab sektor perindustrian, ada yang jawab pembalakan. Ya, jadi ini menunjukkan betapa lemahnya asas pengetahuan calon-calon STPM kita. Ya. Yang kedua, kita tengok STPM tahun 2020 juga dalam soalan esei, bincangkan 6 cabaran dalam mempergiatkan sektor ekonomi sekunder di Malaysia. Jadi kalau kamu tak tahu sekunder, 13 markah. Habis macam tu saja. Kamu memanglah jawab, kan? Kamu memanglah jawab. Tetapi kalau jawapan itu tersasar, jenis sektor ekonominya salah, habis. Ya. Yang ketiga, tahun 2014, 3 kesan positif aktiviti ekonomi sekunder. Yang ini mungkin selamatlah sikit. Ya, sebab dinyatakan saja. Ya. Kesan positif aktiviti ekonomi terhadap pembangunan sosioekonomi negara. Peluang pekerjaan. Okeylah, kan? Maksudnya dia tidak merujuk mana-mana sektor ekonomi. Tahun 2014 juga, kepentingan syarikat multinasional terhadap pembangunan sektor sekunder. Dan yang terakhir, 2 cabaran dalam sektor ekonomi sekunder. Jadi itulah dia. Kalau kamu tak kenal jenis sektor ekonomi, macam mana nak jawab soalan bentuk macam ni? Ya, jadi akan tersasar. Ya, itu kenapa kita perlu kenal setiap jenis sektor ekonomi. Okey, yang seterusnya kita tengok dari segi sukatan yang kedua, apa yang pelajar harus dapat. Sebab itu dari dulu cikgu selalu tekankan, bila kita nak mengulang kaji, bila kita nak buat nota, bila kita nak mula belajar, bila kita nak menguasai topik kita perlu tahu sukatan. Kita jadikan sukatan ini sebagai panduan. Jadi bila kita jadikan sukatan ini sebagai panduan, kita tak akan lari jauh daripada soalan-soalan yang akan dikemukakan. Ya, soalan-soalan yang akan dikemukakan. Ini kitab utama. Ya, dalam kita belajar juga. Kat sini dah jelas dah dia bagi. Taburan, skala, orientasi pengeluaran, penggunaan modal, buruh teknologi. Dah bagi dah siap-siap. Ada 6 ciri utama dalam setiap sektor ekonomi. Maksudnya, apa sahaja soalan yang keluar, kalau dekat depannya bermula dengan ciri, inilah jawapannya. Inilah isi utamanya. Tinggal lagi, dalam kita nak menghurai soalan tersebut, kamu kena kenal lah jenis ekonomi tersebut. Okey, contoh soalan STPM tahun 2013. Huraikan 3 ciri pertanian ladang di Malaysia. Jadi soalan ni nak apa? Soalan ni nak ciri. Inilah gambar satunya, ciri. Inilah kunci soalan kita. Ini yang perlu pelajar bagi. Kalau 6 tadi dah boleh hafal. Nak tak nak, isi utama kena hafal. Kalau isi utama kamu tak hafal, macam mana kamu nak menjawab dengan baik? Ciri pun tak boleh bagi, macam mana kamu nak kemukakan jawapan? 3 ciri. Jadi ciri apa yang perlu kamu huraikan? Pertanian ladang. Sebab itu sifat, ciri-ciri setiap jenis sektor pertanian perlu kenal. Jadi inilah kaitan dengan kunci soalan, dan pertanian ladang ni boleh berubah-ubah. Dia boleh tanya perikanan, dia boleh tanya pertanian kebun kecil, dia boleh tanya berkaitan dengan ciri pertanian sara diri, dia boleh tanya ciri sektor, ciri eko pelancongan, boleh juga ciri eko pelancongan di Malaysia. Ciri perniagaan runcit di Malaysia.
Okey, jadi boleh berubah. Yang di belakang ni boleh ubah, ya, boleh berdasarkan mana-mana sektor ekonomi yang ada di Malaysia, ya. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak lihat apa ciri tu, ya. Ciri, jadi kamu kena ingatlah, mesti hafal. Ya, dari segi lokasi dekat mana, skala, apa yang dikatakan skala operasi. Kalau dah hafal tapi tak tahu maksudnya pun rugi juga. Kalau taburan, taburannya di mana? Luar bandar ke, dekat bandar ke, kaki bukit ke, kawasan pedalaman ke, ya? Pinggir pantai ke, ya? Laut dalam ke? Itu kena tahu taburan lokasinya di mana. Skala. Skala operasi, skala. Skala itu besar atau kecil? Kecil, sederhana, besar. Orientasi pengeluaran. Untuk apa pengeluaran tersebut? Tenaga buruh. Mahir, separuh mahir, tidak mahir. Teknologi. Moden, separuh moden, tradisional. Modal, besar, kecil, pinjam, simpanan. Jadi ini ciri-ciri utama yang perlu kamu ingat. Ya, kalau tak ingat, tak dapat nak tolong. Kena ingat. Bagaimana nak mengingat? Pandai-pandailah kamu untuk menghafalnya. Kan? Sama ada kamu sebut ulang kali, kamu guna uh, apa singkatan perkataan, kamu bercakap dengan orang, ya, bersoal jawab dengan kawan. Jadi lebih mudah untuk kita ingat. Ya, jangan bila belajar tengok pada skrin saja. Kadang tak boleh nak melekat. Ya. Okey, jadi kita tengok soalan tadi. Huraikan 3 ciri. Ciri. Jadi ciri yang tadi ada hafal kan? 6 ciri utama. Taburan, skala, orientasi, ya, modal, tenaga buruh, ya. Baik, pertanian ladang di Malaysia. Ya, 9 markah. Ya, 3 kali 2, 9 markah. Jadi ini adalah merupakan soalan struktur. Jadi kalau soalan struktur bagaimana nak jawab? Kalau soalan struktur macam inilah bentuk jawapannya. Ya, jawab pada ruang yang disediakan. Ya, minimalkan penggunaan perkataan yang tidak membawa maksud. Ya, jangan kamu mengulang ayat dekat sini. Ya, jadi dia akan menyebabkan isi ataupun huraian yang perlu kita highlight dah tak ada ruang nak jawab. Dah tak ada ruang nak jawab. Ya, melainkan kamu mempunyai perkataan yang agak minima, barulah kamu boleh kaitkan sikit dengan soalan tersebut. Ya, jadi direct. Nampak macam ni. Ciri pertanian ladang di Malaysia. Nombor 1, taburan, titik. Janganlah kamu sebut ciri pertanian ladang di Malaysia ialah taburan. Ya. Taburan yang terdapat dalam pertanian ladang di Malaysia ialah di mana? Ya. Jadi itu dah. Ada dulu setengah dulu ramai calon jawab taburan. Okey. Hal ini demikian kerana menyebabkan. Itu dah menyebabkan pembaziran dari segi perkataan. Ya, jadi taburan. Lokasi pertanian ladang di Malaysia terletak bertaburan di seluruh Malaysia dan tertumpu di kawasan luar bandar. Pertanian ladang mesti di luar bandar. Ya, contoh, bagilah contoh. Jadi jawapan kita akan jadi lebih mantap. Ya, yang kedua, apa yang kita nak bagi? Skala operasi. Skala operasi. Ya, luas. Luas tu berapa? Melebihi 40 hektar. Apa jenis tanaman yang ditanam? Okey. Okey, jadi kenapa cikgu highlightkan yang luas ni? Yang luas ni lah nanti kamu boleh tukar. Ya, kalau nanti pertanian kebun kecil, sederhanalah skala operasinya. Kurang 40 hektar. Yang lain sama. Ya. Baik, yang ketiga orientasi pengeluaran. Ya, ciri pertanian ladang di Malaysia ialah orientasi pengeluaran. Orientasi pengeluaran tu banyak ke sedikit? Untuk apa? Ada banyak kerana saiz ladang yang besar, kebanyakan hasil ladang adalah untuk tujuan ekspor. Jadi jelas. Ya, jelas di situ. Dan ada juga jawapan lain yang boleh kita berikan. Baik, kenapa pula pattern macam ni cikgu bagi pula? Pattern macam ni
buruh asing. Ya, kenapa buruh asing? Sebab kos upahnya adalah lebih lebih rendah. Ya, jadi itu contoh. Ya, jawapan lain yang boleh kita kemukakan. Okey, sekejap ya. Baik. Boleh dengar ke saya punya perbincangan? Boleh seorang respon sebab dapat tahu tadi saya agak saya lag sekejap. Ya, tapi saya rasa macam okey. Okey. Okey, kita teruskan. Ya, kita teruskan sebab saya pun ada teknikal yang bertugas pada malam ni. Okey, kita teruskan ya dari segi ciri. Boleh hafal ciri? Ada 6 ciri yang perlu kita kita kemukakan ya. Itu dari segi lokasi, dari segi skala orientasi, ya dari segi skala orientasi skala pengeluaran, dari segi orientasi pengeluaran, tenaga buruh, teknologi dan juga peperiksaan dia kata cikgu keluar soalan PP. Saya kata soalan PP apa pula yang keluar dalam geografi? Dia kata cikgu keluar soalan ciri perniagaan runcit. Saya kata kembar satunya apa? Kembar satunya ciri. Kalau dah kembar satunya ciri, kita bagi ciri lah. Wah, tepuk dahi dia orang. Dia nampak terus nampak kepada perniagaan runcit saja terus tak boleh nak jawab. Jadi bila keluar soalan tadi jangan panik lah. Bila keluar soalan peperiksaan jangan panik. Kalau gelabah semua kamu akan blok. Satu apa pun nanti kamu tak boleh jawab dengan baik. Bila kita ulang kaji macam ni, kamu akan lebih rasa confident. Okey, saya dah belajar tajuk ni, saya dah tengok tajuk ni. Ya, jadi uh, jadi di situ kita akan lihat ya. Baik ya. Kita tengok baik ada pelajar. Okey. Okey. Baik, ada yang tak boleh masuk. Okey, ada yang lambat masuk. Okey, kita teruskan lagi Jadi ciri itu kamu kena kena hafal dan satu jangan panik lah. Jangan panik ya. Jadi kalau kita tengok highlight yang merah itulah kita boleh tukar dan kita boleh guna ayat yang sama tapi kamu ubah suai lah ya. Yang ini untuk pertanian ladang ya. Kalau aktiviti pembinaan boleh guna tenaga buruh ni kan. Kalau teknologi boleh guna teknologi moden tapi janganlah guna baja kimia tak sesuai lah kan. Tukarlah teknologi apa yang digunakan. Kalau perikanan, tukarlah jenis teknologinya. Okey? Kalau modal, hampir sama. Ya, hampir sama. Kalau syarikat-syarikat yang besar, kebanyakan modal adalah besar dan biasanya dipinjam. Ya, pinjam daripada JLC ke bank ke dan sebagainya bagilah contoh-contoh yang bersesuaian. Tapi kalau jenis pertanian yang kecil-kecil, jenis aktiviti ekonomi yang kecil yang boleh keluar dengan menggunakan simpanan sendiri, tak ada masalah. Contohnya aktiviti perniagaan, IKS ataupun nanti manalah tahu keluar tentang eko pelancongan. Dia boleh juga guna modal sendiri. Eko pelancongan tak semestinya yang besar-besar. Yang berskala kecil pun kita terima. Kadang-kadang soalan kita ni dia boleh tanya yang semasa. Yang semasa. Sekarang ni orang suka tentang glamping. Kan? Glamping. Glamour camping. Yang pernah jadi satu bencana pada negara kita pada satu ketika dahulu. Glamping. Itu ialah eko pelancongan. Uh, soalan eko pelancongan perkemahan berkaitan dengan penjara glamping tadi itu boleh ditanya itu ialah eko pelancongan tapi kalau ditanya ciri eko pelancongan di Malaysia kamu boleh guna ciri yang sama cuma contoh itu boleh berbeza-beza okey baik kita tengok soalan-soalan yang pernah keluar bila kita tengok soalan-soalan yang pernah keluar saya yakin dan percaya kamu lebih confident nak jawab. Tengok daripada 2013 ciri IKS. Nyatakan. Nyatakan 3 ciri IKS. Jelaskan ciri kegiatan industri automotif. Ni ramai yang tak boleh jawab. Terutama pelajar perempuan. Tahun 2015 automotif. Cikgu automotif tu apa dia kata. Tak pernah dengar pun.
Tak pernah tahu pun dalam kelas biasa kita sebut industri berat. Kan, industri pembuatan. Tiba-tiba keluar automotif. Inilah dia semasa. Kan, pengetahuan semasa. Yang lelaki dia tahulah berkaitan dengan kenderaan. Tapi sebab depan dia ciri. Tak ada masalah. Isi masih sama. Tapi dalam huraian tu nanti, dia boleh jadi tersasar. Sebab apa? Tak tahu. Industri automotif tu apa. Baik, soalan 2017 ulangan. Ni yang tadilah. Ciri pertanian ladang. Keluar balik kan. Sebelum dari sektor perniagaan runcit. Yang ni juga pelajar panik kan itu. Dia tak nampak ada ciri. Dia nampak perniagaan runcit saja. Sebab itu dalam soalan bacalah satu-satu. Sampai habis. Sebab kadang-kadang soalan kita ada yang bersifat lokaliti. Bersifat lokaliti. Dan seterusnya nyatakan 3 ciri. Soalan yang pertama, 3 ciri IKS, 3 ciri industri bioteknologi. Berhati-hati dalam menjawab soalan, nyatakan ini. Dulu memang selalu cikgu cakap, kalau nyatakan, terus saja bagi, senaraikan sahaja. Tapi kalau soalan yang nombor 1 dengan yang akhir ni, agak bahaya. Rasa macam bagi tadi, tapi tak ada pula kat sini. Rasa saya buat tadi. Baik, kalau soalan macam ini, nyatakan 3 ciri IKS. Kamu kena sebut. Ciri itu bagaimana? Modalnya macam mana? Okey, saya cuba cari ada tak? Macam tak ada. Mungkin saya tak save tadi. Baik, kalau keluarlah soalan, nyatakan 3 ciri. Nyatakan 3 ciri IKS. Kamu kena bagi ciri tersebut. Modal sederhana. Skala pengeluaran kecil. Kalau kamu kata skala pengeluaran sahaja, kosong markah. Kenapa kosong markah? Kita tak tahu skala tu besar ke kecil. Modal. Kamu tulis modal saja. Kosong markah. Modal itu besar atau kecil. Tu bahaya. Kalau dia suruh nyatakan, tetapi nyatakan itu perlu jelas. Okey, yang seterusnya. Dalam sektor ekonomi tak lari pun. Ciri kepentingan. Dalam kepentingan, yang ni dah bagi dah sikit. Sektor ekonomi, kepentingan setiap sektor kepada ekonomi negara. Boleh menyatakan kepentingan atau sumbangan. Baik, apa dia kepentingan? Dulu bila bincang dengan pelajar, inilah yang cikgu rumuskan. Macam mana nak ingat kepentingan ataupun sumbangan sektor ekonomi kepada negara. Kepada negara. Kepada sesebuah kawasan. Fikir, keluarlah macam ni. Tips mengingat fakta. Orang utara kan, hang nak pi mana? Pi ke JB. Jadi, bila tahu je tengok keluar soalan tentang kepentingan. Nak pi mana? Pi ke JB. Peluang pekerjaan. K3, kesan pengganda, kemudahan sosial, kemajuan infrastruktur, jaringan pengangkutan bandar baru. Jadi senang kan? Kepentingan. Pi ke JB. Kepentingan sektor ekonomi. Jangan salah pula. Nanti ada kepentingan yang lain pula kan? Kepentingan sektor ekonomi. Pi ke JB. Itu salah satu cara mengingat. Baik, jadi kita tengok. Soalan tu kalau dia cakap kepentingan, dia kata sumbangan. Benda yang sama. Kalau dia kata masalah, dia akan hampir sama juga. Jadi kita tengok. Apakah sumbangan sektor pertanian ladang terhadap pembangunan sesebuah kawasan di Malaysia? Baik, bila keluar soal P ke JB? Baik, apa yang kita nak bincangkan? Kembar duanya ialah apa sumbangan yang nak dikemukakan ialah sektor pertanian ladang. Jadi dalam sumbangan tersebut, inilah kaitannya kepada kunci soalan dan dia boleh berubah. Maksud cikgu boleh berubah, dia boleh pergi kepada mana-mana sektor ekonomi.
Ya, dia boleh pergi ke mana-mana sektor ekonomi. Ya, sama ada dia nak tanya pelancongan ke, ya dia nak tanya uh, perindustrian ke, dia nak tanya perikanan ke, boleh. Ya, baik. Kamu tengok yang belakang ni. Tadi cikgu kata hafal aja. Okey, bila nak hafal-hafal pun hati-hati. Ya, hati-hati dengan yang kat belakang ni. Pembangunan sesebuah kawasan. Kalau pembangunan sesebuah kawasan, selamat. Tapi kalau dia kata terhadap ekonomi, P ke JP itu tak boleh pakai semua. Kita akan ambil pilih yang ada ekonomi saja. Tapi kalau dia kata terhadap sosioekonomi sesebuah kawasan, selamat. P ke JB boleh guna. Dan kalau terhadap negara, P ke JP pun kita boleh guna pakai, cuma kita boleh tambah kepada pendapatan KDNK. Ya, jadi kita cuba banding beza antara istilah pembangunan kawasan, sosioekonomi, ekonomi dan negara. Baik, kalau dia tanya ekonomi sahaja, ini jawapan. Pendapatan negara. Kenapa cikgu slash pula pendapatan per kapita? Kena baca sampai habis terhadap ekonomi setempat, terhadap ekonomi negara. Kalau terhadap ekonomi negara, pendapatan negara. Kalau terhadap ekonomi setempat, pendapatan per kapita penduduk. Hati-hati. Sebab itu dalam P ke JB tu cikgu tak masukkan pendapatan negara. Cikgu terus pergi kepada peluang pekerjaan. Ya, sosioekonomi. Ekosos tak sedaplah bunyi kan. Sosioekonomi. Boleh gabung. Ya, pembukaan bandar baru, infrastruktur, kemudahan kata pembangunan kawasan, semua jawapan sosioekonomi boleh digunakan. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati dengan soalan. Baca betul, baca betul-betul. Macam mana kita nak menjawab soalan berkaitan dengan sumbangan ni? Rata-rata pelajar dia tidak memberikan jawapan yang jelas. Ya, baik. Mesti tak dengar kan? Okey. Line ni kadang okey, kadang tak okey. Ya, okey kita teruskan. Baik, kalau dalam peluang pekerjaan, apa kata kunci yang perlu ada? Mesti ada peluang pekerjaan, penduduk setempat, mengurangkan pengangguran, meningkatkan taraf hidup. Kamu bagilah contoh bidang pekerjaan tersebut. Ya, menyediakan peluang pekerjaan, mengurangkan pengangguran, taraf hidup. Okey, bagi contoh. Baru jawapan kita mantap. Dan kalau keluar soalan sektor lain pula, boleh guna jawapan yang sama. Contoh pekerjaan sahaja sudah berbeza. Mudah kan? Mudah sebenarnya. Ya? Nampak macam banyak nak kena baca. Tetapi kalau kita dah kelompokkan macam ni, tugas kita akan jadi lebih mudah. Baik, sumbangan seterusnya kemajuan infrastruktur. Okey, infrastruktur dah bagi cantik dah. Tapi dalam huraian pula salah. Bila kita sebut kemajuan infrastruktur, biasanya kita kaitkan dengan bekalan air dan elektrik yang lebih baik. Yang lebih baik sebab dekat Malaysia ni, bekalan air dan elektrik semuanya ada. Tinggal lagi lebih baik. Ya, lebih baik. Jadi bila adanya sektor pertanian ladang, ya, aktiviti pertanian akan dimajukan di kawasan tersebut. Ya, jadi kemajuan infrastruktur yang
Yes. Jadi kemajuan infrastruktur ni sebab pertanian ni dijalankan di luar bandar, maka bekalan air elektrik itu akan berkembang. Ya, perlu disediakan di kawasan yang baru dibuka. Contohlah Felda Jengke, kan? Felda Jengke, dia buka kawasan. Bila buka kawasan, infrastruktur juga akan masuk ke kawasan tersebut. Secara tidak langsung dia akan memberi kemudahan kepada penduduk setempat. Baik, contoh jawapan yang seterusnya ialah kesan pengganda. Kesan pengganda pun belajar kadang-kadang agak tersasar juga jawapan. Apa itu kesan pengganda? Kesan pengganda ni ialah kesan yang berlaku akibat daripada wujudnya pertanian ladang. Contohnya pertanian ladang dia bekalkan apa? Kalau ladang getah, dia akan bekalkan getah, bahan mentah. Jadi apakah yang menyebabkan kegiatan ekonomi lain boleh dibangunkan? Yang boleh dibangunkan contohnya kilang tayar. Itulah dia kesan pengganda. Dengan adanya pertanian ladang, ya, akan menggalakkan kegiatan ekonomi yang lain. Itu kesan pengganda. Dia menggandakan aktiviti ekonomi. Ramai pelajar, dia tahu kesan pengganda. Tetapi bila dia menghurai, huraiannya itu tidak tepat, tidak kena. Ya, jadi pertanian ladang, ya, jadi apa yang dia boleh kembangkan? Kilang tayar. Ya, dapat beroperasi sebab adanya bekalan bahan mentah, ya. Jadi itu contoh, ya, jawapan yang boleh kita kemukakan, ya, dalam kita nak memenuhi kehendak jawapan tersebut. Baik, soalan yang seterusnya, kita tengok dekat sini, ada juga dalam kegiatan ekonomi ini berkaitan dengan bioteknologi dalam bidang pertanian dan pembuatan, ya. Jadi kita ambil sikitlah soalan-soalan yang pernah keluar, nak memberi gambaran berkaitan dengan apa agaknya yang boleh ditanya tentang bioteknologi. Ni rupanya contoh tadi kan. Yang saya kata macam ada tetapi tak ada. Rupanya dia masuk kat sini. Nyatakan 3 ciri industri bioteknologi di Malaysia. Tadi ciri kita dah hafal kan? Dulu biasa cikgu cakap, kalau nyatakan senaraikan sahaja ciri, tetapi kalau macam ini dia perlu spesifik. Ya, nyatakan 3 ciri industri bioteknologi di Malaysia, 3 markah tahun 2021. Okey, jadi tengok tips kat sini, jawapan mesti spesifik. Taburannya di mana? Di luar bandar atau di bandar? Industri bioteknologi ni tak semestinya di bandar. Dekat luar bandar pun ada, kan? Apa sahaja yang berkaitan dengan bioteknologi. Industri ni bukannya satu kilang yang besar, kan? Tanaman hidroponik itu bioteknologi. Fertigasi itu bioteknologi dalam pertanian. Dekat luar bandar pun ada. Ya, jadi dalam jawapan macam ni, kamu bagilah spesifik. Taburan di luar bandar, titik. Kalau kamu bagi taburan saja, kosong markah. Skala operasi, jangan titik. Di umum, skala operasi sederhana, titik. Orientasi pengeluaran untuk ekspor. Penggunaan modal yang besar. Buruh yang mahir. Teknologi yang tinggi. Jadi baru jelas. Ya. Industri bioteknologi di Malaysia. Jadi dia tak spesifik lah. Okey, kita nak bayang, okey, ini ialah fertigasi saja. Tak. Ya, kalau macam ni, dia sama juga macam ciri perniagaan runcit hari itu. Yang berskala besar boleh, kedai runcit boleh, hypermarket boleh. Ya, jadi dia tidak spesifik untuk satu-satu jenis, ya, industri tersebut. Ya, jadi ingat, bila menyatakan tidak semestinya kita hanya perlu nyatakan saja, jawapan yang kamu kemukakan mesti spesifik. Baik, yang seterusnya. Jelaskan 6 masalah. Masalah pula. Masalah, cabaran, halangan, benda yang hampir sama. Maksudnya. Okey, jadi tahun 2018 dia tanya apa masalah yang dihadapi dalam membangunkan pertanian moden di Malaysia. Cikgu banyak tajuk pertanian ni juga sini kan hari ni. Okey, bagaimana masalah? Masalah tu satu hal. Pertanian itu kena tengok pertanian yang mana satu. Pertanian moden. Di Malaysia. Okey, jadi isi utama ialah masalah. Apa masalah?
Daripada ciri itu, kita boleh ambil sebahagian sebagai isi untuk masalah. Modal, kekurangan modal. Buruh, kekurangan buruh mahir. Teknologi, kekurangan teknologi moden. Itu masalah. Ya, dalam nak membangunkan pertanian moden di Malaysia. Jawapan lain apa boleh kita kemukakan? Kita bolehlah ambil ya kekurangan infrastruktur. Daripada kepentingan tadi infrastruktur tadi kita boleh guna daya saing, sikap. Jadi sikap ni dalam banyak soalan berkaitan dengan cabaran, berkaitan dengan masalah, berkaitan dengan halangan, sikap ini adalah salah satu jawapan. Sikap tidak mau berubah, sikap yang tidak mau adanya perubahan dalam meningkatkan aktiviti sektor pertanian dan sebagainya. Baik, inilah dia. Daripada ciri tadi boleh kita jadikan dia sebagai isi utama dalam kita mengupas soalan ini. Baik. Yang seterusnya kita tengok dari segi sumbangan. Jawapan yang tadi yang mula-mula soalan yang pertama sumbangan sektor pertanian tadi lain. Ini sumbangan perkembangan bioteknologi dalam pertanian di Malaysia. Jadi apa? Bila adanya bioteknologi, hybrid, kacukan ke, fertigasi ke, benih bermutu tinggi ke dan sebagainya, apa penting dia? Apa gunanya? Jadi yang ini kadang-kadang bila pelajar tengok soalan macam ni, tengok bioteknologi pun dia dah panik. Tengok pertanian moden pun dah panik. Cuma kita tengok kat sini. Betul-betul. Bila sumbangan, bila adanya inovasi, bila adanya teknologi, bila adanya keadaan yang serupa ini, apa sumbangan? Salah satunya ialah dia akan meningkatkan kualiti. Meningkatkan kualiti. Apa kualiti yang boleh diperolehi? Benih bermutu tinggi, tahan penyakit. Contohnya betik exotica yang digunakan untuk tujuan ekspor. Jadi bila benih bermutu tinggi, tahan penyakit, maka kualiti buah ataupun pengeluaran hasil itu adalah baik. Jadi mampu berdaya saing dan boleh diekspor keluar negara. Barangan pertanian di Malaysia ni kalau tak mencapai piawai tak akan diterima, kena reject. Jadi pentingnya bioteknologi, contohnya benih bermutu tinggi, maka dia akan meningkatkan kualiti hasil pengeluaran. Baik, yang kedua, bioteknologi ni juga salah satunya ialah biji benih. Itu yang paling senang lah Janganlah kita nak ambil yang kronik-kronik sangat, yang susah sangat kita nak fikir. Jadi biji benih yang bermutu tinggi, maka dia akan meningkatkan produktiviti. Dia boleh meningkatkan produktiviti. Boleh meningkatkan hasil pengeluaran. Yang tadi kualiti pengeluaran. Yang ini hasil pengeluaran. Biji benih berkualiti, maka dia cepat matang. Bila cepat matang, boleh tanam semula. Sebab itu padi boleh ditanam 5 kali untuk tempoh 2 tahun. Dia jadi cepat. Begitu juga getah sekarang ni. Ataupun kalau bukan getah pun kayu balak. Ada pokok yang biji benih yang berkualiti, tahan penyakit, cepat besar. Pokok akasia. 15 tahun dah dapat hasil kayu balak. Kalau pokok kayu balak yang original, yang tumbuh secara semula jadi tu, 30 tahun baru matang boleh dapat hasil. Jadi dengan adanya benih berkualiti tinggi, maka dia boleh meningkatkan produktiviti. Baik, yang ketiga, kita boleh pelbagaikan hasil. Daripada sumber yang sama, dia boleh keluarkan hasil yang berbeza. Dari segi tisu lah, macam-macam lah kita tengok uji kaji di makmal dan sebagainya. Jadi dia boleh hasilkan yang lain. Contoh kalau kita pergi dekat pasar raya, adanya kobis yang pelbagai warna. Bukan sangat putih, purple ada, dan sebagainya. Jadi menghasilkan pelbagai produk. Sumber yang sama, hasil yang berbeza. Selain daripada itu, apa sumbangan bioteknologi? Jimatkan penggunaan tanah. Dia akan menjimatkan penggunaan tanah. Baik, contoh penjimatan yang boleh dijalankan ialah
kaedah hidroponik. Ya, dulu bila kita tengok harga sayur mahal, ramai orang tanam sendiri. Ya, beli set hidroponik, tanam sendiri. Rumah yang duduk dekat kawasan apartmen, ya, yang tak ada tanah. Ya, jadi dia boleh guna kaedah hidroponik, ya, menjimatkan ruang. Ataupun kaedah fertigasi. Ya, fertigasi ni boleh tinggal. Ya, sebab air, baja semua dah disalurkan siap-siap. Ya, jadi jimat guna tanah, jimat masa. Ya, baik. Yang seterusnya produk yang dihasilkan adalah lebih mesra alam. Ya, dan yang terakhir, ya, antara isi yang boleh kita kemukakan ialah jimat kos. Dalam jangka masa panjang lah. Ya, contohnya hidroponik. Ya, permulaan tu perlu modal. Tapi dia boleh digunakan secara berterusan. Begitu juga fertigasi. Ya, nak buat permulaan ya kawasan tapak pertanian, ya, alat-alat yang digunakan perlukan kos. Tapi dia akan jimat pada jangka masa yang panjang. Begitu juga sprinkler, itu kan teknologi moden dalam pertanian pun akan menjimatkan kos tenaga buruh. Okey. Baik, yang seterusnya soalan macam ni beberapa kali keluar. Bagaimanakah penggunaan teknologi moden dapat memajukan sektor pertanian di Malaysia? Beberapa kali keluar dalam semester yang berbeza. Perikanan. Okey, jadi kalau keluar soalan macam ni, ramai pelajar dia tak jawab yang ini. Dia tak bagi apa teknologinya. Kalau tak ada teknologi ni, ini kembar satu, isi utama. Kalau tak ada teknologi sebagai isi utama, kosong markah. Ramai pelajar jawab penggunaan teknologi yang memajukan. Dia sebut hasil, tahan penyakit. Tapi dia tak bagi isi utama. Apa teknologinya tidak dikemukakan, maka sia-sia je lah. Okey, jadi apa teknologi moden yang boleh kita masukkan? Kalau soalan berbentuk macam ini, yang pertama, penyelidikan dan pembangunan. R&D. Ya. Jadi apa guna R&D tu? R&D ini akan menghasilkan pokok yang cepat matang. Ya, tahan penyakit. Ya, menghasilkan biji benih yang berkualiti. Bagilah contoh kalau padi MR 2020, Close 99 untuk kelapa sawit. Dan ingat soalan ini bagaimanakah? Jadi mesti ada I, P, K. Kat sini cikgu dah highlight kan. Kesannya. Cepat matang, hasil banyak, produktiviti meningkat, mana-mana saja. Ya, sebab dia nak memajukan sektor pertanian. Ya, kesannya cepat matang, hasil banyak, pendapatan meningkat, semua boleh masukkan. Baik, yang kedua, penggunaan jentera. Itu pun teknologi moden. Ya, bagilah contoh jenteranya, jentera penuai ke, pembajak ke, pengering ke dan sebagainya. Kalau dulu orang nak tanam padi, tanam secara manual, satu-satu. Sekarang ini orang guna jentera untuk tanam. Kalau dulu bajak orang guna uh, kerbau. Sekarang orang guna jentera. Nak racun, nak sembuh baja, racun serangga. Sekarang orang guna drone. Jadi dia akan jimat masa kawasan yang boleh jalankan aktiviti penyemburan baca pada skala yang lebih besar. Cepat. Okey, kesannya jimat masa. Dengan ini secara tidak langsung dapat memajukan sektor pertanian di Malaysia. Sedangkan ayat tu takkan kesannya jimat masa. Okey, penggunaan jentera. Kamu bagi contoh. Dalam sektor pertanian apa? Sawah padi boleh, getah boleh. Kan? Buah-buahan boleh, sayur-sayuran boleh. Nak cerita dekat Cameron Highland pun boleh. Tak ada masalah. Dan kesannya jimat masa dan secara tidak langsung memajukan sektor pertanian di Malaysia. Yang seterusnya, dalam teknologi moden ni ialah teknik. Teknik pertanian moden. Jangan kamu tulis kat situ hidroponik. Tak boleh lah. Teknik pertanian moden. Ya, contohnya hidroponik untuk mengatasi masalah
Kalau dulu nak sembuh kena tenaga manusia, kan? Nak mengairi sawah padi, mesti ada empangan, mesti ada tali air. Nak sembuh anak benih, anak pokok, guna sprinkler. Jadi untuk atasi masalah kekurangan air, maka sistem tali air empangan akan dibina. Kalau tak ada sistem pengairan moden ni, agak susah. Sebab kita iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. Ada yang panas, ada yang lembap. Ni jadi sistem tali air empangan perlu digunakan untuk mengatasi masalah ketika kekurangan air. Kesannya apa? Jimat tenaga. Dan yang seterusnya, penggunaan bahan kimia sama ada baja ataupun racun serangga, kesannya produktiviti akan meningkat. Hati-hati hati-hati dalam soalan penggunaan teknologi moden. Mana tahu keluar pula tahun ni, sama ada dalam sektor, apa-apa sektor sajalah. Kalau ditanya penggunaan teknologi moden dalam sektor pengangkutan, macam mana? ERL ke, kan? Ataupun ETS ke, rel bandar ke. Rel bandar tu ialah kereta api di bandar. Jadi penggunaan teknologi moden boleh memajukan apa-apa sahaja sektor pertanian, apa-apa sahaja sektor ekonomi. Yang paling penting, cara nak jawab soalan ini betul dan tepat. Kadang-kadang dari segi teknikal macam ni saja. Pelajar tak faham, pelajar tak jelas macam mana nak jawab, maka dia tidak boleh menjawab soalan ini dengan baik. Baik, yang seterusnya pada hari ini, selain daripada kegiatan ekonomi, tajuk kesan cikgu tak masukkan kat sini sebab semalam kita dah membincangkan dengan kesan sebab kita nak jimat masa, bagaimana kita nak mengulang kaji topik-topik yang ada dan seterusnya kita akan ambil mana-mana yang berkaitan. Baik, salah satu subtajuk dalam kegiatan ekonomi ini ialah ketakseimbangan pembangunan. Ramai orang yang terlepas pandang tajuk kecil ini. Kalau tajuk kecil ini terlepas pandang, kamu tak boleh jawab. Melainkan kamu ingat apa yang kamu belajar semasa semester 1 dahulu sebab dia hampir sama. Dalam tajuk ketakseimbangan taburan penduduk. Dia hampir sama dengan ketakseimbangan pembangunan ekonomi di sesebuah kawasan. Jadi kita ambil sikit tajuk ni. Baik, Tahun 2017 keluar dalam soalan esei, mengapa wujud ketakseimbangan pembangunan antara kawasan di Malaysia? Kenapa dekat Malaysia ni ada kawasan yang maju, ada kawasan yang masih lagi baru nak membangun, ada kawasan yang masih lagi belum dibuka, ada kawasan yang baru dibuka dan sebagainya. Kenapa tak seimbang? Kamu boleh ambil contoh. Ambil contoh bandar, ambil contoh luar bandar. Yang paling dekat dengan kita pun lagi mudah. Ataupun nak bandingkan antara pantai barat Semenanjung Malaysia dengan pantai timur Semenanjung Malaysia. Tak ada masalah. Nak tempat sendiri pun tak ada masalah. Ipoh dengan mana? Ambillah kampung-kampung Tapah ke, dekat mana? Ipoh dengan mana? Parit. Boleh juga, kan? Okey, boleh ambil contoh yang ada di sekitar kita. Boleh, tak ada masalah. Mengapa wujud ketakseimbangan pembangunan antara kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, dekat Ipoh, Lembah Kintar. Jadi kawasan yang ada biji timah, kawasan itu akan diteroka dan kawasan itu secara tidak langsung akan dimajukan sebab migrasi masuk berlaku, pembangunan bandar terjadi, infrastruktur dimasukkan dan menyebabkan kawasan itu membangun berbanding kawasan yang tak ada sumber alam. Baik, yang kedua dari segi bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ada dua. Bukan dua lah. Yang biasa kita sebut tanah tinggi, tanah pamah, tanah beralun. Dan biasanya kawasan yang membangun ini ialah di kawasan tanah pamah. Kenapa kawasan tanah pamah lebih maju? Sebab kos untuk pembangunan adalah lebih rendah. Yang ketiga, kenapa tak seimbang? Dasar governance. Dasar kerajaan di mana pemusatan pembangunan banyak berlaku di pantai barat. Kenapa dekat pantai barat? Kenapa tak dibangunkan dekat kawasan lain? Sebab dia berkait rapat dengan sumber. Mana yang sumber yang dimajukan terlebih dahulu, kawasan itu membangun. Jadi banyak pemusatan pembangunan
Kerajaan akan bangunkan di kawasan yang sedia ada sumber tersebut. Lebih mudah pembangunan dijalankan di kawasan yang telah dibuka. Ya, jadi dalam dasar governance, pemusatan pembangunan di pantai barat, kamu boleh kaitkan dengan isi kita yang pertama. Yang keempat, jaringan pengangkutan. Lebih baik dekat pantai barat, kenapa pula lebih baik? Kamu boleh kaitkan dengan sumber alam. Kawasan yang dibuka perlu diangkut, jaringan jalan raya akan dibuka. Nak hubungkan dan antara kawasan sumber dengan Pelabuhan Kelang. Kawasan pelabuhan. Jadi akan dibina jaringan pengangkutan. Sebab itu jaringan pengangkutan lebih baik di pantai barat sebenarnya Malaysia. Jadi bila ada jaringan pengangkutan yang baik, maka darjah ketersampaian adalah tinggi, migrasi masuk akan berlaku, menyebabkan pembangunan di kawasan itu adalah lebih baik berbanding di kawasan-kawasan yang lain. Dan yang terakhir, faktor sejarah. Kalau kita tengok dari segi huraian, jawapan kita hampir sama je. Ya, faktor sejarah perkembangan bandar Pantai Barat. Kenapa dekat Pantai Barat dulu? Tengok taburan sumber alam. Tengok jaringan pengangkutan. Kita kaitkan dengan migrasi. Kita kaitkan dengan kemudahan sosial dan prasarana yang disediakan. Itu apa wujud ketakseimbangan pembangunan di antara kawasan di Malaysia. Jadi bila dah tak seimbang, apa strategi? Strategi ni kena hafal. Strategi ini juga sama sebagaimana topik kita semasa di semester 1. Okey, bincangkan strategi mengurangkan jurang. Tak naklah ada jurang yang sangat besar. Ya, antara bandar, luar bandar, pantai timur, pantai barat, semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Tak naklah ada jurang di situ kemudahan fizikal yang disediakan di kawasan luar bandar. Ya, jadi tak adalah nampak jurang yang ketara sangat. Baik, yang seterusnya pembangunan pertanian bersepadu. Ya, peranan agensi, ya, RISDA, ya, Pelkra, memberikan bantuan, memberikan khidmat nasihat dan sebagainya dan menyebabkan produktiviti ya di kawasan tersebut akan meningkat. Baik, yang ketiga, ya, bagaimana nak bagi jurang itu agak rapat, industri yang ada di bandar maka dibuatkan penyelerakan industri. Ya, penyelerakan industri. Ya, dalam industri kita diselerakkan. Ada banyak masalah kan bila industri berkelompok di satu tempat, ya terdapat di bandar sahaja dah sesak, ya migrasi penduduk masuk, ya. Jadi berlakunya kesesakan, banyak masalah kepada alam sekitar fizikal, kepada manusia. Jadi salah satu strategi yang boleh dilakukan ialah penyelerakan industri. Ya, kawasan desa yang berpotensi itu akan dibangunkan. Maka bila industri dibina di kawasan tersebut, secara tak langsung kawasan-kawasan luar bandar sekarang ni. Ianya tidak semata-mata berpusat di bandar. Bila IPT masuk, ya, UTP, ya, UITM, Seri Iskandar, UITM adanya pembandaran desa, salah satu strategi yang digunakan ialah membina IPT di luar bandar. Ya, yang kelima, pusat pertumbuhan desa, ya, pusat khidmat sosial, niaga, ya, RTC, ya, jadi pendapatan penduduk akan meningkat. Dan yang seterusnya ialah dia kita boleh perkenalkan koridor ekonomi banyak sekarang ni. ANSER, ya, di bahagian utara, ya, ASER, ya, jadi dia akan menyediakan peluang pekerjaan dan secara tak langsung meningkatkan taraf hidup. Dan akhir sekali naik taraf jaringan pengangkutan supaya darjah ketersampaian adalah tinggi. Sekarang jaringan pengangkutan ada banyak dan kawasan tersebut akan
membangun. Ya, jadi itu ya perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kenapa wujudnya ketakseimbangan pembangunan di antara kawasan. Jadi ingat bila dalam tajuk kegiatan ekonomi, kamu kena kenal sektor ekonomi tersebut, prima, sekunda, tertia, dan kamu kena tahu ciri-ciri kepentingan, ya, kesan. Kesan kita tak bincang pada hari ini sebab semalam kita dah bincangkan berkaitan dengan kesan. Langkah-langkah pun kita tak ambil bincangkan pada hari ini sebab semalam pun kita dah bincangkan tentang langkah-langkah. Jadi jawapan hampir sama. Bagaimana kita nak menjawab soalan tersebut hampir sama. Ya, jadi itu dia perbincangan dan diharapkan 3 hari yang kita bincangkan ulang kaji secara bersama-sama pada hari ini akan memberi impak kepada kamu dan secara tidak langsung akan menyebabkan, membolehkan pencapaian semester 2 adalah lebih baik daripada apa yang kamu perolehi semasa semester 1. Kalau dah semester 1 kamu dah dapat result yang bagus, make sure ya untuk semester 2 sebab kamu sudah berada di track yang betul, make sure untuk semester 2 kamu beroleh kejayaan yang sama juga. Ya, janganlah dulu sem 1 dapat A, sem 2 jatuh pula. Ya, sebab sem 1 kalau kamu dah dapat A, maksudnya kamu sudah memperolehi ataupun mendapat track bagaimana nak jawab, bagaimana nak menguasai pelajaran. Okey? Itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Ya, kalau ada lain kesempatan nanti kita boleh berjumpa lagi. Sekian saja, jumpa lagi. Bye.